Mr. Deputy Speaker, in Malay, please. Keputusan untuk memansuhkan Seksyen 377A Kanun Keseksaan dan meminda perlembagaan untuk melindungi definisi perkahwinan dan undang-undang serta dasar yang berasaskannya daripada cabaran undang-undang tidak dibuat dalam sekelip mata. Ia adalah hasil penglibatan meluas dengan pihak-pihak berkepentingan dan pertimbangan teliti terhadap maklum balas yang diterima, baik sebelum pengumuman Perdana Menteri semasa Rapat Umum Hari Kebangsaan tahun ini dan sepanjang beberapa bulan selepasnya. Rakyat Singapura mempunyai pelbagai pandangan tentang isu ini. Setiap pihak ada perspektif unik mereka sendiri. Kebanyakan memilih untuk memelihara norma sosial yang sedia ada berkenaan perkahwinan dan keluarga, yang telah memberi manfaat kepada kita sebagai sebuah masyarakat yang stabil dan makmur. Namun terdapat segolongan kecil tetapi bilangannya kian berkembang yang mempunyai pandangan yang berbeza. Ramai daripada mereka adalah daripada golongan belia yang mempunyai pendedahan dan pengalaman yang berbeza. Mereka mempunyai pandangan mereka sendiri mengenai perkara ini. Sejak kali terakhir isu ini dibahaskan di Parlimen pada tahun 2007, sikap dan pemikiran masyarakat telah berubah dan kita boleh menjangkakan ia akan terus berubah dalam dekad-dekad mendatang. Bagi pihak pemerintah, kami berusaha untuk mendapatkan kedudukan yang berhati-hati dan mengimbangi pelbagai perkara dalam isu yang sensitif dan sukar ini. Satu kedudukan yang boleh diterima oleh sebahagian besar masyarakat walaupun ia tidak memenuhi setiap keinginan mereka. Oleh itu penting bagi kami untuk mendengar pelbagai pandangan daripada segenap lapisan masyarakat Singapura, termasuk daripada masyarakat Melayu Islam. Saya telah turut serta dalam beberapa sesi-sesi dialog yang melibatkan badan-badan Melayu Islam mengenai hal ini. Saya faham dengan keprihatinan dan kerisauan mereka. Secara peribadi, saya juga telah mendekati pelbagai kumpulan dan ramai individu daripada masyarakat Melayu Islam kita untuk membincangkan isu ini dalam sesi-sesi perbincangan kumpulan kecil dan tidak formal. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas kejujuran dan sikap berani mereka untuk menyertai dialog-dialog ini. Saya ingin berkongsi beberapa pandangan yang telah disampaikan bagi manfaat anggota Dewan. Ada yang daripada komuniti homoseksual berkongsi dengan saya tentang kisah mereka berdepan dengan diskriminasi, dipulaukan, malah diancam oleh orang yang paling rapat dengan mereka, termasuk rakan-rakan dan ahli keluarga. Tiada siapa pun patut diperlakukan sebegini, terutamanya dalam masyarakat kita, di mana keluarga dan masyarakat memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian kita. Itulah sebabnya mengapa ada beberapa individu, walaupun mereka tidak mengamalkan gaya hidup homoseksual, merasakan kita tidak harus menyisihkan golongan ini. Mereka merasakan kita perlu bersikap terbuka, walaupun kita berbeza pandangan, supaya golongan homoseksual dapat menjalani kehidupan mereka sendiri dengan selamat. Pada masa yang sama, ada juga yang tidak menerima gaya hidup homoseksual, tetapi mahu berbincang atas dasar belas ihsan bersama mereka yang beragama Islam, khususnya mereka yang sedang bergelut dalam kesusahan. Selalunya, golongan ini tidak dapat bersuara kerana risau akan akibat buruk yang boleh melanda. Mereka bimbang tentang kritikan dan respons negatif dan keterlaluan yang mungkin timbul. Mereka bimbang dituduh terlalu konservatif sekiranya ingin menyampaikan pandangan mereka atau terlalu liberal kerana mendekati mereka yang homoseksual. Mereka juga takut dipulaukan dan diugut. Kita dapat lihat sendiri beberapa reaksi dalam talian yang amat kasar dan tidak menyenangkan. Saya juga berbincang dengan golongan belia mengenai isu ini. Ramai yang bersimpati dengan kesukaran yang dihadapi oleh rakan-rakan dan ahli keluarga yang homoseksual. Mereka sangat mengambil berat tentang kesejahteraan mental dan akses kepada sokongan sosial untuk mereka. Namun begitu, masih juga terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan golongan belia ini tentang pemansuhan Seksyen 377A dan pindaan perlembagaan. Ada yang melihat pemansuhan itu sebagai isu yang sudah lama ditangguhkan dan mempersoalkan keperluan untuk meminda perlembagaan. Yang lain, sama ada mereka berpegang kepada prinsip agama atau tidak, bimbang tentang kesan pemansuhan ini kepada norma sosial yang kita hargai dan struktur keluarga yang tradisional. Isu ini bukan isu hitam putih. Tiada satu naratif atau perspektif yang dapat mencerminkan sepenuhnya realiti yang kita jalani. Dan hanya dengan mengakui kerumitan ini, baru boleh kita mula untuk sama-sama melangkah ke hadapan sebagai sebuah masyarakat. Kita mahu masyarakat yang menunjukkan sifat rahmah
dan belas ihsan kepada semua tanpa mengira latar belakang atau keadaan mereka. Termasuk juga kepada mereka yang mungkin tidak berpegang kepada ajaran agama tentang isu homoseksualiti. Kerana itulah ajaran Islam. Memetik kata-kata mufti dalam irsyad yang membimbing kita dengan penuh hikmah dalam perkara ini, kemanusiaan seseorang dinilai dengan banyak perkara, bukan hanya orientasi seksualiti. Terdapat individu Muslim yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan kecenderungan seksualiti mereka dengan panduan dan tuntutan agama. Selagi mana seseorang beriman dan akur dengan tuntutan agama, beliau masih merupakan sebahagian daripada masyarakat Islam. Setiap Muslim perlu dipelihara kehormatan dan maruahnya. Kita perlu memastikan agar setiap Muslim tidak merasa tersingkir daripada agamanya disebabkan sikap kita terhadap mereka. Kita perlu sedia hadapi bersama sebagai sebuah masyarakat cabaran masa hadapan. Keadaan ekonomi yang sukar, norma-norma masyarakat yang kian berubah, isu-isu baru yang bakal mencabar nilai tradisional kita dan banyak lagi. Sifat dan integriti masyarakat kita akan diuji. Ini peluang kita untuk menetapkan norma-norma buat masyarakat kita. Kita mungkin berbeza pendapat, namun kita perlu cari jalan untuk meleraikan kekusutan dan pilih cara yang terbaik untuk negara kita. Pendekatan yang diambil pemerintah ini menggabungkan ajaran agama, nilai kekeluargaan dan masyarakat tradisional dengan keperluan masyarakat berbilang agama dan budaya Singapura. Saya yakin sekiranya kita boleh belajar untuk mengemudi isu-isu sensitif dan penting dengan cara yang konstruktif, kita dapat membentuk wawasan yang lebih jelas untuk kita sendiri dan generasi akan datang. Semoga ini dapat membawa kita ke arah masa depan yang lebih cerah untuk kita semua sebagai sebuah negara. Thank you, Dr.